Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan membincangkan tajuk etika dalam profesyen perguruan. Sebelum kita memulakan kuliah pada hari ini, saya ingin memberikan sedikit tugasan mini untuk anda laksanakan. Semasa atau setelah mendengar kuliah ini, anda dikehendaki menyediakan peta minda berkenaan topik etika dalam profesyen perguruan. Topik etika dalam profesyen perguruan akan menjadi pokok utama dalam peta minda anda. Anda boleh menggunakan mana-mana perisian percuma untuk membuat peta minda. Contoh, anda boleh menggunakan perisian Google, MindMaster, Creately, Puppet dan lain-lain yang percuma dan mudah. Save peta minda dalam bentuk PDF atau JPEG dan submit dalam e-learning. Okey, untuk topik kita pada hari ini, apa yang terkandung dalam topik etika dalam profesyen keguruan adalah kita akan membincangkan berkaitan dengan konsep etika, etika kerja Kementerian Pelajaran Malaysia, kod etika pejabat awam dan juga isu-isu berkaitan dengan etika profesyen perguruan. Di akhir topik pembelajaran pada hari ini, diharapkan pelajar boleh pertama menjelaskan konsep etika yang berkaitan dengan bidang pengajian dan seterusnya meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Bermaksud, anda sebagai seorang bakal guru akan mula mengamalkan etika dalam profesyen perguruan bermula daripada anda menjadi seorang pelajar di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan sehinggalah anda bergelar seorang guru. Itu yang diharapkan selepas anda mengikuti kuliah pada hari ini. Baik, kalau kita lihat kepada etika dalam profesyen perguruan, ia boleh dibahagikan kepada tiga. Yang pertama, berkaitan dengan apakah konsep etika itu sendiri, kod etika profesional dan juga apakah yang dimaksudkan dengan profesyen. Kita lihat kepada definisi konsep etika. Etika berkaitan dengan tingkah laku seseorang yang diterima dan dipersetujui oleh sekumpulan masyarakat dan menggambarkan nilai-nilai baik yang harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu yang dimaksudkan dengan etika. Ia melibatkan tingkah laku seseorang yang mana tingkah laku tersebut boleh diterima dan dipersetujui oleh masyarakat sekeliling dan menggambarkan seseorang itu mengamalkan nilai-nilai yang baik dan harus ditunjukkan kepada masyarakat sekeliling. Tingkah laku yang baik mengandungi nilai-nilai murni dan boleh menjamin kesempurnaan dan keharmonian hidup individu dalam kumpulannya. Jika kita kaitkan kod etika, konsep etika dengan kod etika profesional, ia merupakan salah satu alat kawalan sosial yang digunakan sebagai salah satu panduan dalam mendisiplinkan diri ke arah yang lebih beretika. So, itulah sebabnya kita perlu ada kod etika dalam profesionalisme sebagai seorang guru. Supaya kita ada satu alat kawalan yang membolehkan kita untuk mengamalkan etika-etika dengan lebih baiklah, yang lebih terdisiplin. Apa pula yang dimaksudkan dengan profesyen? Ia merupakan bidang pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas, bersikap jujur, rajin, bertanggungjawab dan bermoral tinggi. Jadi kalau kita lihat guru merupakan satu profesyen kerana bidang pekerjaan ini adalah khusus dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan. So untuk menjadi seorang guru perlu ada kelulusan dalam bidang pendidikan dan juga kelulusan dalam bidang latihan ikhtisas, perlu dijalankan oleh orang yang bersikap jujur, rajin, bertanggungjawab dan bermoral tinggi. Berikut adalah etika kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Terdapat 7 etika yang perlu diamalkan oleh seorang guru mengikut Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu amanah, benar, bijaksana, bersyukur, berdedikasi, ikhlas dan juga penyayang. So, untuk menjadi seorang guru
yang mengamalkan etika kerja mengikut KPM, anda perlu mengamalkan 7 etika kerja berikut. Jadi kita akan melihat satu persatu etika kerja mengikut Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang pertama, anda perlu menjadi seorang guru yang amanah. Ya, kalau kita lihat daripada gambar ini, anda berdiri di atas dan masyarakat sekeliling termasuklah pelajar, guru-guru, rakan sejawat yang lain dan ibu bapa, masyarakat sekeliling memandang tinggi ya kepada seorang guru. Jadi guru perlu mempunyai sifat seorang yang amanah. Apa yang dimaksudkan dengan sifat amanah? Sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. Walaupun anda dipandang tinggi ya oleh masyarakat sekeliling anda tidak boleh sewenang-wenangnya tidak ya melaksanakan tanggungjawab anda dalam melaksanakan tugas ya, dan perlu tidak menyalahgunakan kuasa dan kedudukan yang diberi. Saya beri contoh, apabila anda diamanahkan untuk mengutip wang ya, wang mungkin wang kelas ataupun wang peperiksaan oleh murid-murid, anda tidak boleh menggunakan wang tersebut sewenang-wenangnya untuk berbelanja, shopping ya, untuk diri anda sendiri. Itu dinamakan pecah amanah. Dan contoh yang lain adalah apabila anda diamanahkan untuk menyimpan rahsia-rahsia murid, ya mungkin murid anda telah menceritakan hal-hal peribadi beliau di rumah, anda tidak boleh menceritakan masalah-masalah sebut ataupun rahsia murid anda kepada orang lain. Ya, anda perlu pegang amanah sebagai seorang guru yang beramanah. Seterusnya, anda perlu memiliki sifat yang benar. Apa yang dimaksudkan dengan sifat yang benar? Ya, anda bercakap benar dan menepati janji, tidak berbohong atau mungkir janji. Ia merupakan satu amalan yang tidak wajar dan patut dielakkan, ya, iaitu bercakap bohong, tidak menepati janji, mungkir janji. Ini semua adalah sifat yang tidak baik dan menyalahi etika kerja profesion perguruan. Yang ketiga, anda perlu mempunyai sifat seorang guru yang bijaksana, ya. Maksudnya menggunakan pemikiran bijaksana dalam membuat keputusan dan tindakan yang sesuai, mempunyai pemikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama. Yang bermaksud sekiranya anda ingin menyelesaikan sesuatu masalah, contohnya mungkin masalah disiplin ya dalam bilik darjah, anda perlu menjadi seorang yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah tersebut. Anda tidak boleh mengikut perasaan anda, mengikut emosi anda sewenang-wenangnya dalam menjatuhkan hukuman ya, atau menyelesaikan masalah tersebut. Perlu menjadi seorang yang bijaksana dengan menggunakan pemikiran intelektual anda sebaik yang mungkin. Seterusnya, anda perlu mempunyai sifat seorang yang bersyukur, iaitu mempunyai perasaan dan perlakuan menghargai pemberian yang diterima. Ya, berpuas hati dengan anugerah dan pemberian yang diterima. Ya, memang dikatakan oleh masyarakat sekeliling bahawa guru mempunyai gaji yang tidak setimpal dengan kerja yang dilaksanakan. Namun sebagai seorang guru, kita harus bersyukur dengan setiap apa pemberian diberikan oleh Tuhan dan beranggapan bahawa kita sentiasa akan melaksanakan tugasan sebaik yang mungkin. Ya, walaupun masyarakat sekeliling menyatakan bahawa guru selalu makan gaji buta, ya, hakikatnya hanya seorang guru sahaja yang tahu bahawa perit, jerih, susahnya menjadi seorang guru. Namun kita perlu ketepikan tumahan-tumahan yang diberikan oleh masyarakat dan berdiri dengan bangganya bahawa akulah seorang guru yang sentiasa bersyukur dan akan menjalankan amanah yang diberi sebaik yang mungkin. Itu adalah etika seorang guru yang baik. Dan apabila kita bersifat mempunyai sifat seorang yang bersyukur ya, dan amanah, jujur, sudah pastinya kita akan automatically ya mempunyai seorang guru, menjadi seorang guru yang berdedikasi ya. Guru Malaysia tersenarai sebagai pendidik paling berdedikasi di dunia. Ya, alhamdulillah. Dan kita harus teruskan legasi ini dengan rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti,
Misalnya bekerja dengan tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja sentiasa berkualiti. Ya, tak kisahlah kita mengajar di luar bandar ataupun di bandar sendiri, kita perlu sentiasa berdedikasi dalam menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang guru, dan sekiranya kita berdedikasi, hasil akhirnya adalah kita menghasilkan anak didik yang berkualiti, insya-Allah. Dan kita sebagai seorang guru perlu sentiasa ikhlas, ya, berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran. Biarlah orang kata makan gaji buta ke, gaji tak mewah ke, tak perlu risau dengan hal itu semua, kerana ganjaran yang terbaik adalah ganjaran daripada Tuhan itu sendiri. So, bila kita berkelakuan ikhlas, insya-Allah ganjarannya adalah yang terbaik di akhirat nanti, ya. Dan jangan lupa juga untuk menjadi seorang guru yang penyayang. Ya, hubungan kekeluargaan antara satu sama yang lain akan lebih akrab dan mencetuskan pemuafakatan yang terjalin. Jadilah seorang guru yang penyayang dengan anak murid, penyayang dengan rakan sejawat, penyayang dengan bos anda ataupun pengetua guru besar, penyayang dengan masyarakat sekeliling, ya. Insya-Allah kita akan sentiasa dihormati oleh sekelilingnya masyarakat. Seterusnya saya akan bincangkan berkaitan dengan kod etika perguruan. Saya shortkan menjadi MIMR. Yang pertama adalah tanggungjawab terhadap murid, yang kedua tanggungjawab terhadap ibu bapa, yang ketiga tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara, dan yang seterusnya tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. So M murid, I ibu bapa, M masyarakat, R rakan sejawat. Pertama, tanggungjawab terhadap murid. Ya, anda perlu menjaga kebajikan dan keselamatan murid, adil tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan atau agama, merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai murid, membimbing atau mengajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran, menjadi role model, memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas bagi kualiti pengajaran yang terbaik. Ini adalah tanggungjawab anda terhadap murid. Perlu pastikan semua ini tercapai. Seterusnya ada tanggungjawab terhadap ibu bapa, menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka, mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama di antara institusi pendidikan dengan rumah tangga, menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa adalah sulit, memberikan maklumat demi kepentingan anak-anak mereka dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana, mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa murid, ya. Mengelakkan dari berkata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan murid terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. So anda perlu juga menjaga tanggungjawab anda terhadap ibu bapa. Seterusnya adalah tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Elakkan diri anda, ya, daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan murid, masyarakat atau rakan ataupun yang bertentangan dengan rukun negara. Anda perlu sentiasa memupuk sikap dan nilai yang baik, menghormati masyarakat setempat, menggalakkan kerjasama dan persefahaman, memberi sumbangan untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendiakawanan masyarakat dan berpegang kepada tingkah laku yang sopan. Dan yang terakhir adalah tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesi perguruan, ya. Elakkan diri untuk membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik, baik nama anda, nama rakan sejawat ataupun nama institusi, dan boleh menjatuhkan maruah seorang guru, tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan seorang guru, berusaha dengan sepenuh menunaikan tanggungjawab, sentiasa bersedia membantu rakan sejawat, sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesi perguruan dan akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. Dan ini adalah nilai keguruan yang perlu anda amalkan, menjadi role model, penuh dedikasi, tidak mementingkan diri, menghasilkan mutu pendidikan yang baik, menggunakan pendekatan strategi mempengaruhi tingkah laku, tahap penerimaan dan fahaman pelajar, menggunakan bahan-bahan sumber pengajaran dan pembelajaran dengan. Berikut adalah isu-isu etika profesi perguruan yang pernah tercetus dalam negara kita. Yang pertama, guru tanpa pelajar. JPN Kedah tunggu hasil siasatan polis. Ini berlaku pada Februari 19 tahun 2020. Ya.
kalau kita lihat isu ini guru tanpa pelajar ya. Aspek etika yang perlu diketengahkan adalah yang apa tadi, kita perlu benar, perlu amanah dan sebagainya, perlu dititik beratkan oleh seorang guru sebelum melakukan apa-apa keputusan ya. Guru didakwa tumbuk tendang murid gara-gara tidak bawa buku sekolah. Sekali lagi kalau kita lihat isu ini memang melanggar etika profesion perguruan, di mana seorang guru itu mungkin tidak selidik terlebih dahulu kenapa murid tidak membawa buku ke sekolah ya sebelum membuat satu keputusan. Pada 2018, guru dituduh cederakan kanak-kanak. Guru pasti mengaku tidak bersalah. Kemudiannya pada 2017, dera murid sehingga melecur. 2 guru tuition ditahan. So kalau kita lihat antara isu-isu yang saya ketengahkan dalam slide ini, kebanyakannya adalah berkaitan dengan seorang guru mencederakan murid ya, yang di mana sepatutnya kita sebagai seorang guru tidak seharusnya mencederakan. Kita seorang guru perlu membimbing ataupun mendidik mereka ke arah yang benar ya. Kalau mengikut saya punya pengalaman, saya tidak segemar mencederakan ataupun melakukan kekasaran kepada anak murid saya. Namun saya lebih suka mengamalkan sifat penyayang tadi ya. Penyayang juga merupakan satu etika dalam profesi perguruan oleh KPM, di mana kita perlu sentiasa menanamkan sifat penyayang kepada anak murid kita walaupun murid kita seorang yang nakal, tidak cerdik ya, mempunyai masalah disiplin dan sebagainya. Terapkanlah sifat penyayang, kerana melalui sifat penyayang ini kita harapkan mereka berubah, lebih mempercayai kita dan akan sentiasa melakukan yang terbaik dalam hidup mereka ya. Baik, berikut saya akan bincangkan berkaitan dengan peraturan-peraturan tata kelakuan dan tata tertib secara umum. Okey, tata kelakuan ataupun Code of Conduct, peraturan 4 bab D perintah am. Yang pertama adalah peraturan 4 dalam kurungan 1, iaitu penjawat awam guru ya, di antaranya ditegah membocorkan rahsia kerajaan, menentang dasar-dasar kerajaan dan lain-lain lagi. Seterusnya peraturan 4 dalam kurungan 2, tidak boleh membelakangkan tugas demi kepentingan peribadi ya, menggunakan pengaruh untuk kepentingan diri, berkelakuan mencemarkan imej diri dan negara serta lain-lain lagi. So ini ada berkaitan dengan kod-kod tanggungjawab seorang guru. Seterusnya adalah slide berkaitan dengan tata kelakuan yang ditegah sama sekali ya, atau boleh dibuat dengan kebenaran ya. Yang tadi kita melihat kepada tata tertib secara umum. Seterusnya adalah yang ditegah sama sekali atau boleh dibuat dengan kebenaran. Peraturan 4 dalam kurungan A, gangguan seksual. Tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain. Peraturan 5, pekerjaan luar. Tidak boleh terlibat dengan sebarang urusan berkaitan dengan kerja luar kecuali mendapat kebenaran ketua jabatan setelah mengenal pasti ia tidak mengganggu waktu bekerja. Contohnya anda ingin menjadi seorang guru tuition, anda tidak boleh sewenang-wenangnya melakukan pekerjaan tersebut tanpa mendapat kebenaran daripada ketua jabatan. Yang seterusnya, melakukan ceramah-ceramah di luar waktu bekerja ya. Anda juga perlu mendapat kebenaran daripada ketua jabatan anda ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia. Menulis buku ya, mendapat apa-apa sahaja duit ya, hasil daripada pekerjaan, contohnya buat bisnes dan sebagainya, adalah dilarang sama sekali kecuali setelah anda mendapat kebenaran daripada ketua jabatan. So anda perlu ingat ya, bila anda menjadi seorang guru, anda ingin melakukan pekerjaan luar seperti buat bisnes dan sebagainya, itu perlu mendapat kebenaran daripada ketua jabatan. Bukan sewenang-wenangnya anda boleh buat bisnes melalui Shopee lah, melalui Lazada dan sebagainya tanpa mendapat kebenaran daripada ketua jabatan. Itu adalah menyalahi tata tertib ya, tata tertib ataupun tata kelakuan seorang guru. Peraturan 23, ketidakhadiran tanpa cuti. Ya, ketidakhadiran tanpa cuti bermaksud seorang pegawai tidak hadir untuk apa-apa tempoh masa dan di tempat sepatutnya beliau hadir untuk tugas rasmi. Ya, sekiranya anda dalam tempoh bekerja, anda perlu hadir ke sekolah kecuali kalau anda mendapat cuti ya, ataupun mengambil cuti seperti cuti
cuti rehat, cuti tanpa rekod, cuti belajar dan sebagainya. Sekiranya tidak mengambil cuti, anda harus berada di tempat kerja. Apakah tindakan tata tertib yang boleh dikenakan kepada seorang guru sekiranya melanggar tata tertib yang dinyatakan sebelum ini? Pertama, guru tersebut akan mendapat amaran lah, ya. Sekiranya mengendahkan amaran-amaran yang diberikan, akan didenda, akan diberi surcharge. Boleh juga dibuang kerja, okey, turun pangkat, tangguh pergerakan gaji dan juga yang paling teruk adalah lucut hak emolument. Maksudnya tidak mendapat gaji dan paling teruk anda akan dibuang kerja dan dan sebagainya lah. So yang paling teruk adalah buang kerja lah, ya, buang kerja. Tapi sebagai kaki tangan kerajaan memang susah sebenarnya kerajaan nak buang kerja ni. Tapi kalau anda tidak mengikuti segala yang dikendaki oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia adalah menjadi satu kesalahan oleh seorang guru untuk tidak mengendahkan segala amaran yang diberi, maka ada hak, ya, daripada KPM untuk membuang anda daripada bekerja. Okey. Itu saja kuliah saya berkaitan dengan etika profesi perguruan. Saya amat mengharapkan bahawa satu hari nanti anda semua akan menjadi seorang guru yang memenuhi ataupun mengikuti semua ketujuh-tujuh etika profession yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, dan sama-samalah kita menjadi seorang pendidik yang sentiasa disanjungi oleh masyarakat sekeliling. Dan ingat, ya, menjadi seorang guru kita mengharapkan pahalanya di akhirat, ya. Jangan memikirkan pahalanya di dunia, tapi pahala ataupun ganjaran yang kita akan terima di akhirat nanti. Jadi saya sentiasa doakan yang terbaik buat anda semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.